yang diadakan sejak pilihan raya umum ke-12 lalu itu kini telah pun selesai. Hanya keputusan yang dinantikan dan dijangka akan diumum bila-bila masa. Peratusan yang keluar mengundi hari ini bagaimanapun hanya 59.9%. Jumlah itu lebih rendah. Keputusan pilihan raya kecil Parlimen Sibu akan diketahui pada bila-bila masa sebaik proses penjumlahan undi di Dewan Suara Sibu selesai. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi tadi berjalan dengan baik tanpa sebarang gangguan. Jika di tempat lain, semua pusat pengundian ditutup tepat pada jam 5 petang, di sini sebahagiannya telah menamatkan operasinya seawal pukul 1 tengah hari. 10 pusat mengundi tutup pada pukul 1 tadi. 5 ditutup pada pukul 2 petang, 6 ditutup pukul 3, 2 pusat lagi ditutup pada pukul 4. Selebihnya 23 lagi pusat mengundi ditutup pada pukul 5 petang tadi. Semua kertas undi telah dibawa ke pusat penjumlahan undi di Dewan Suara Sibu termasuk undi pos, membabitkan seramai 2,808 pemilih terdiri daripada anggota polis, angkutan tentera dan petugas SPR. Sebanyak 45 pusat pengundian dengan 110 saluran dibuka di 39 buah sekolah, 2 tadika dan sebuah pusat latihan. Juga di sebuah rumah panjang, sebuah perpustakaan awam dan sebuah pusat rekreasi awam untuk kemudahan pengundi menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya ini diadakan berikutan kematian bekas ahli parlimennya yang juga timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Robert Lau Hoi Chew yang meninggal dunia 9 April lalu. Pertandingan 3 penjuru ini menyaksikan Barisan Nasional yang mempertahankan kerusi tersebut menurunkan Datuk Robert Lau Hoi Yu. Beliau ditentang calon DAP Wong Ho Leng yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Bukit Asik dan calon bebas Narawi Harun. Sebelum ini, seramai 2,537 pengundi pos terdiri daripada 1,910 anggota tentera dan 627 anggota polis telah mengundi selama 2 hari di kem tentera di Rascom dan Oya serta ibu pejabat polis daerah. Keputusan dijangka diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di Dewan Suara selewat-lewatnya pukul 9 malam nanti. Pada pilihan raya umum 2008, Hoi Chew mengekalkan kerusi Sibu dengan majoriti 3,549 undi, mengalahkan Ho Leng dan Lim Chin Chuang dari PKR juga dalam pertandingan 3 penjuru. Majoriti penduduk Sibu adalah Cina iaitu 67%, manakala Melayu Melanau 10.5% dan Bumiputera Sarawak 22%. Sementara itu, peti undi yang pertama tiba di pusat penjumlahan undi pada pukul 2.40 petang. Peti undi pertama ini dibawa dari pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Banyok, Bawang Asan. Pusat pengundian tersebut mempunyai jumlah pengundi seramai 256 orang dan telah ditutup pada pukul 1 tengah hari tadi sebaik kesemua pemilih selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Manakala peti undi kedua tiba di Dewan Suara ialah dari Pusat Latihan Pertanian di Batu. Daftar pemilih seramai 200. Robert Lau Hoi Yu bagaimanapun tidak mengundi kerana bukan didaftarkan di kawasan tersebut. Robert Lau hanya menemani isterinya Lucinda Lau Ling mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Rosli Dobi. Semasa mengiringi isterinya, beliau sempat membantu seorang pengundi kurang upaya memasuki kawasan pengundian. Sementara calon pembangkang dari DAP, Wong Ho Leng, mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Gaung An. Beliau tiba di pusat pengundian kira-kira pukul 9 pagi tadi. Sementara itu, senario pengundian di beberapa pusat pengundian berbeza. Begitu juga pengalaman yang dialami pengundi. Ketika pusat pengundian mula dibuka pukul 8 pagi, aktiviti agak perlahan. Hanya kira-kira sejam kemudian barulah jumlah pengundi yang datang semakin ramai. Bagi warga emas, usia tidak menghalang mereka daripada menunaikan tanggungjawab walaupun terpaksa dipapah atau disorong di atas kerusi roda. Song Tiang Poh, 87 tahun yang tinggal tidak jauh dari pusat pengundian di Sekolah Rendah Bantuan Guang An, tidak pernah gagal mengundi. Beliau akan memastikan anaknya Song Chu Peng, 57 tahun, membantu beliau berbuat demikian. Semua unit dia memang ada latan lah. Apa umur dia sekarang? 87. Jadi tetap mengundi memang dia ikut lah. Memang ikut. Memang ikut. Dua kali saya. 2 kali. Ya. Okey. So berapa kali? Ya, bila mula-mula mengundi? Tahun terpakai. Okey.
Pengundi yang ditemui menyifatkan proses pengundian pilihan raya kali ini sangat teratur berbanding yang lepas. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihatkan penyokong Parti Keadilan Rakyat PKR menilai semula sokongan mereka terhadap parti itu. Ini kerana PKR kini semakin goyah dan mula hilang kepercayaan daripada kepimpinan parti itu di pelbagai peringkat. Beliau yang juga timbalan Presiden UMNO secara sinis juga berkata PKR patutnya dibubarkan saja. Plan kita sudah mula jadi kenyataan. PKR tu ada orang takrifkan seperti kian runtuh. Setiap pagi kita tengok dia punya batu-batu batannya sudah mula jatuh dan runtuh. Satu bukti bahawa sebahagian besar pemimpin yang mendukung mempunyai keyakinan pada parti ini. Dia tahu bahawa parti ini tidak berjuang untuk kepentingan rakyat. Parti ini berjuang untuk kepentingan individu. Tan Sri Muhyiddin yang berada di Kuantan Pahang mengulas krisis parti berkenaan yang dilihat semakin buruk dengan semakin ramai pemimpin dan penyokongnya mula meninggalkan parti berkenaan. Terbaru, PKR cabang Ipoh Barat semalam dibubarkan selepas 19 daripada 25 anggota jawatankuasanya meletakkan jawatan. Dan pengunduran beramai-ramai ahli PKR Ipoh Barat semalam jelas membuktikan parti itu semakin lemah. Saya melihat yang ini ahli-ahli mereka tu dan juga rakan-rakan mereka yang keluarlah seluruh negara yang kita dengar ni, mereka dah sedar sebenarnya berkaitan dengan PKR ni. Lambat laun inilah orang kata, lambat laun kebenaran itu akan keluar. Ya, benda-benda yang tak baik itu memanglah dengan cepatnya orang terpengaruh, tapi kebenaran itu perlahan-perlahan, lama-kelamaan orang tahu. Saya rasa pemimpin yang keluar tu telah hilang kepercayaan kepada kepimpinan parti, dan saya rasa pihak yang di atas tidak menjaga kebajikan dan segala-segala yang perlu perhatian daripada orang yang di akar umbi ni untuk dibawa ke atas. Ahli yang keluar pada parti ni maknanya ahli tu dah tak percaya pada kepimpinan parti tu sendiri. Jadi bila dah ahli pun dah tak percaya pada pemimpin parti tu, mana saya rasa pemimpin tu tak sesuai lah untuk menjadi pemimpin yang hebat ataupun yang untuk memimpin negara. Dan ini menggambarkan satu pakatan rakyat sudah tidak ada strong lagi dalam keadaan berpolitik pada hari ini, dan yang paling mustahak agenda yang perlu diteruskan adalah satu gagasan satu Malaysia untuk membangunkan negara Malaysia ini. Baiklah saudara, untuk perkembangan semasa proses pengiraan undi, kita ke Dewan Suara Sibu bersama Hazel Desmond. Silakan Hazel. Terima kasih Azrul. Di Angkasa Puri, proses penjumlahan undi bagi pilihan raya kecil Parlimen Sibu masih lagi berlangsung di Dewan Suara Sibu ini, dan pihak media telah pun mula berkumpul di sini sejak pukul 6 petang tadi, dan kini peti-peti undi telah pun diterima daripada 45 pusat pengundian, dan kira-kira dan setakat ini 80 peti undi telah pun dibuka bagi proses penjumlahan. Manakala proses penjumlahan bagi peti undi yang seterusnya, yang selebihnya akan dijangka selesai kira-kira sejam lagi dari sekarang, dan keputusan rasmi dijangka diumum kira-kira jam 9 malam nanti oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Sibu Encik Wong Simeng. Jadi kami akan terus membawakan anda perkembangan dari semasa ke semasa. Sementara itu kita kembali dulu bersama Azrul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Hazel. Saudara dapatkan paket caji 2010 harga dari